warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai PIMK 3152 iaitu inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Terlebih dahulu, yang dimuliakan iaitu Ustaz Nik Zul Azhar bin Nik Hassan selaku pensyarah bagi kursus ini. Baiklah, seterusnya kumpulan kami telah melaksanakan projek inovasi yang bernama Smart Rusol. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai projek inovasi kami ini, kita akan ke slide yang seterusnya. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri daripada Nik Anis Nabilah binti Nik Ahmad Rosmani. Yang kedua, saya sendiri Nur Wahibah binti Muhammad Asri. Dan yang ketiga, Nur Fizatul Amira binti Bolhi. Baiklah, ini merupakan isi kandungan bagi penghasilan projek inovasi kami yang terdiri daripada 12 aspek iaitu yang pertama abstrak, objektif, isu dan masalah, bukti masalah berlaku, literatur inovasi, kumpulan sasaran, kos, prototype, rekod ataupun bukti maklum balas, tanda-tanda kejayaan, bentuk soalan yang diuji serta penutup bagi projek ini. Baiklah, kita ke abstrak iaitu pengenalan kepada projek inovasi kami ini iaitu inovasi Smart Rusol ini merupakan satu inovasi kreatif yang menggabungkan elemen digital dan bahan mawjud dalam bidang ibadah khususnya bagi murid tahap 1 iaitu tahun 1. Projek ini dirangka untuk menangani masalah pembelajaran yang sering berlaku di sekolah di mana murid-murid sukar mengingati rukun-rukun solat iaitu singkatannya RUSOL. Smart RUSOL ni menyediakan alat bantu mengajar yang interaktif merangkumi aplikasi digital dan bahan mawjud bagi meningkatkan ingatan dan pelibatan murid dalam mempelajari rukun solat. Kemudian, inovasi ini juga diharapkan dapat membantu memperkayakan pengalaman pembelajaran murid secara langsung dan secara komprehensif serta holistik dalam membantu murid menguasai, memahami, menghayati dan mengaplikasi konsep-konsep rukun solat dengan lebih berkesan dalam kehidupan seharian. Baiklah, kita ke objektif utama bagi projek inovasi ini. Yang pertama, objektifnya ialah murid dapat mengingat rukun-rukun solat. Manakala yang keduanya ialah murid dapat mengingat rukun-rukun solat mengikut tertib. Seterusnya, kita akan pergi kepada isu dan permasalahan sebelum ini. Iaitu isu yang pertama ialah murid-murid tidak dapat menyenaraikan 13 rukun solat dengan betul dan tepat. Yang kedua pula ialah murid masih tidak dapat menyenaraikan 13 rukun solat mengikut tertib dengan betul dan tepat. Iaitu permasalahannya ialah murid-murid masih keliru ataupun tidak memahami dan menguasai susunan rukun solat dengan betul. Baiklah, seterusnya kita akan kepada bukti masalah berlaku. Okey, di mana untuk bukti bagi masalah murid tidak menguasai 13 rukun solat ni, kami telah mengedarkan dua bentuk ujian iaitu yang pertama, kami edarkan ujian di mana mereka kena senaraikan 13 rukun solat. Okey, jadi berdasarkan keputusan ujian, data menunjukkan bahawa tak ramai murid yang dapat full mark iaitu 13. Ada yang dapat 4, ada yang dapat paling-paling tinggi pun 11 je lah. So maksudnya dekat sini murid memang tak dapat menguasai dengan baik lagi lah untuk senaraikan 13 rukun solat dengan betul. Kemudian satu lagi bentuk ujian kami edarkan adalah berkenaan kami suruh murid tu susun 13 rukun solat tu mengikut tertib. Jadi data menunjukkan hasil daripada keputusan tersebut murid masih lagi lemah untuk menyusun rukun solat mengikut tertib. Ada yang markah paling tinggi pun 9/13 dan yang paling rendah ada yang dapat kosong. Jadi
Justru kedua-dua data ni menegaskan bahawa masalah murid tak dapat nak senaraikan dan menyusun rukun solat ni sememangnya berlaku. Baik, seterusnya adalah literatur inovasi. Okey, jadi literatur inovasi ni akan membincangkan mengenai dapatan-dapatan kajian lepas yang membicarakan tentang kelemahan-kelemahan murid dalam menguasai rukun solat ni untuk menyokong lagi kenapa kami kena buat inovasi ni. Okey, jadi Norzira 2019 menyatakan bahawa pelajar ni memiliki daya ingatan yang lemah, iaitu seringkali tidak dapat menguasai rukun-rukun ini dengan baik. Jadi kajian Norzira 2019 menyokong bahawa murid ni sememangnya lemahlah ingatan mereka untuk ingat 13 rukun solat ni, sebab 13 rukun solat ni dia banyak. Kemudian menurutnya lagi, penggunaan kaedah hafalan tradisional terbukti tidak berkesan bagi sebahagian besar murid. Mereka menunjukkan reaksi negatif dan kebosanan ketika diminta untuk menghafal menggunakan cara lama yang menyebabkan kurangnya motivasi untuk belajar. Jadi, kaedah hafalan biasa untuk rukun solat ni sukarlah murid-murid tak dapat nak ingat dengan baik sebab kaedah tersebut didapati kurang berkesan untuk membantu murid mengingat. Sebaliknya, guru ni perlu cari kaedah lain lah. Jadi, sebab itulah kami buat inovasi ni untuk menyediakan kaedah terbaik bagi murid supaya mereka dapat mengingat rukun solat tu dengan baik. Kemudian, Aida dan Halim 2022 menyatakan bahawa nyanyian dapat meningkatkan daya ingatan pelajar dengan cara yang menyeronokkan. Jadi, kajian oleh Aida dan Halim 2022 ni menyokong bahawa melalui kaedah nyanyian, pelajar ni dapat mengingat dengan lebih baik. Jadi, dengan sokongan inilah kami membuat inovasi dalam bentuk lagu supaya murid ni dapat mengingat rukun solat tu dengan lebih baik. Kemudian, satu lagi literatur menyatakan bahawa permainan ni memberikan pengalaman praktikal yang membolehkan pelajar ni belajar secara seronok dan interaktif. Jadi, selain daripada nyanyian, kami juga menyediakan satu aktiviti interaktif ataupun permainan melalui bahan maujud supaya murid ni dia bukan sahaja menyanyi untuk mengingat rukun solat, mereka juga dapat bermain untuk mengingat rukun-rukun solat tu dengan secara lebih berkesan dan interaktif. Kemudian seterusnya kumpulan sasaran kami iaitu terdiri daripada murid sekolah rendah. Okay, jadi kenapa murid sekolah rendah je? Sebab inovasi yang kami buat ni hanyalah satu bentuk nyanyian dan kemudian permainan interaktif. Jadi kedua-dua ni uh, sesuailah untuk murid sekolah rendah. Kalau murid sekolah menengah, mesti kena advance sikit. Jadi, inovasi kami sediakan ni memang fleksibel dan mudahlah bagi murid sekolah rendah, terutamanya murid tahun 1. Mereka dapat menggunakan slide interaktif, permainan tu dan kemudian menyanyi. Yang mana ketiga-tiga ni memerlukan tahap kognitif yang rendah je lah untuk murid kuasainya. Kemudian kos. Okey, jadi kos untuk kami membuat inovasi ni iaitu RM0. Kenapa? Sebab pertama kami menggunakan Canva untuk menghasilkan slide interaktif berkenaan dengan rukun solat yang mana tidak memerlukan sebarang kos. Kemudian untuk bahan maujud pula, kami hanya menggunakan bahan kita semula seperti kotak dan kertas untuk menghasilkan permainan yang interaktif. Jadi, dengan menggabungkan kedua-dua elemen maujud dan digital ni, kami tak memerlukan sebarang kos lah. Okey, jadi untuk prototype, pada awalnya kami hanya ada lirik lagu lah berkenaan dengan 13 rukun solat. Jadi, lirik lagu tu dia hanya sekadar lirik dan tidak ada sebarang animasi, muzik ataupun alunan suara lah. Tapi kami ubah suai, kami tambah baik prototype ni untuk jadikan dia satu muzik video yang ada muzik dan suara latar. Kemudian kami masukkan dalam
satu slide interaktif di mana dalam slide tersebut murid bukan sahaja dapat menyanyi, bahkan dapat melihat nota-nota interaktif berkenaan dengan pergerakan rukun solat, dan kemudian murid juga dapat menjawab kuis. Selain itu, murid juga diberi satu bahan maujud untuk mereka bermain. Setelah mereka mengingat rukun solat tu, mereka akan bermain untuk menguji lagi keingatan mereka berkenaan dengan rukun solat. Okey, jadi untuk macam saya sebut tadi, kami ada hasilkan dua bentuk uh, inovasi iaitu digital dan juga maujud. Jadi untuk digital, kami menggunakan aplikasi Canva untuk menghasilkan satu slide interaktif yang bertajuk Smart Usul untuk murid ni melihat nota-nota berkenaan dengan rukun solat di mana mereka ni dapat melihat setiap pergerakan dan perincian mengenai perbuatan rukun solat. Kemudian selain itu murid juga disajikan dengan satu video lagu di mana mereka dapat menyanyi untuk mereka ni mengingat dengan secara efektif lah dengan 13 rukun solat tu. Kemudian setelah itu dalam slide tersebut juga ada satu slot permainan di mana mereka akan menjawab kuis untuk menguji ingatan mereka berkenaan dengan rukun-rukun solat yang mereka telah pelajari pada slide-slide sebelumnya. Seterusnya, jadi inilah inovasi bahan maujud yang kami cipta dengan menggunakan bahan-bahan kita semula seperti kotak, kertas, tali dan sebagainya. Dan ini juga merupakan inovasi bahan maujud tajuk rukun solat. Jadi dengan adanya permainan seperti ini, murid akan dapat mudahlah untuk mengingat rukun solat mengikut tertib dan mengingat rukun solat yang sepatutnya yang diingatkan oleh murid. Jadi seterusnya ini merupakan rekod maklum balas bukti setelah kami punya bahan maujud tu dihasilkan. Jadi kami telah memilih 3 orang daripada pengkhususan pendidikan jasmani untuk memberi maklum balas berkaitan dengan inovasi bahan maujud yang kami cipta. Jadi daripada saudari Ifa Azira, proposal yang bagus dan masalah bersesuaian dengan murid tahun 1. Jadi ini merupakan maklum balas yang positif lah yang kami dapat. Jadi kita lihat maklum balas yang kedua daripada saudari Nur Syafiqah, buat penambahbaikan dari segi inovasi digital yang digunakan. Jadi dekat sini kami perlu membuat penambahbaikan dari segi teknologi yang kami gunakan, contohnya seperti Canva dan sebagainya. Jadi kami akan memperbaiki kami punya inovasi berdasarkan maklum balas daripada saudari Nur Syafiqah. Seterusnya maklum balas yang ketiga daripada Amy Syafiqah. Penggunaan digital dalam pembelajaran dapat menarik perhatian murid. Jadi ini merupakan maklum balas yang positif lah yang kami terima apabila bahan maujud, inovasi bahan maujud yang kami cipta tu kami cuba untuk 3 orang pelajar daripada pengurusan pendidikan jasmani. Okey, seterusnya ini merupakan ujian pre dan post yang kami laksanakan untuk pelajar tahun 1 di mana soalan itu berbentuk senaraikan 13 rukun solat dengan betul. Jadi, dalam soalan ini murid perlu menyelaikan 13 rukun solat dengan betul tanpa mengikut tertib. Jadi, berdasarkan ujian pre, murid melakukan ujian ini tanpa bimbingan guru dan manakala ujian post tu selepas inovasi kami dijalankan. Jadi kita dapat lihat contoh pelajar iaitu Ikram di mana Ikram mendapat 4/13 ujian pre di mana ini merupakan markah yang rendah lah untuk ujian pre. Manakala ujian post Ikram mendapat markah penuh iaitu 13/13. Jadi dekat sini kita boleh lihat keberkesanan kami punya inovasi dan murid mudah untuk mengingat apabila inovasi ini dijalankan di sekolah. Seterusnya, ini merupakan soalan kedua di mana murid diminta untuk susun rukun solat mengikut tertib yang betul. Okay, jadi kita boleh lihat ujian pre dan post. Di mana ujian pre Ikram sangat rendah di mana dia dapat jawab 1/13. Manakala apabila inovasi kami dijalankan,
terhadap murid-murid tersebut, kita dapat lihat peningkatan pada bar yang warna orange di mana peningkatannya sangat-sangat tinggi iaitu 13/13. Jadi, kita dapat lihat keberkesanan inovasi kami untuk soalan nombor 2, itu susun rukun soalan mengikut tertib yang betul. Jadi, dalam ujian pindah posti kami edarkan dua bentuk soalan di mana yang pertama tu murid senaraikan 13 rukun solat dengan betul dan yang kedua murid harus menyusun rukun solat mengikut tertib yang betul. Jadi yang merupakan dua soalan yang berbeza. Tapi apabila ujian inovasi ini dijalankan, kami mendapati bahawa ada peningkatan untuk soalan pertama dan soalan kedua. Jadi dekat sini kita boleh simpulkan bahawa murid dapat menyenaraikan rukun solat dengan betul dan dapat menyusun rukun solat mengikut tertib dengan betul. Jadi ini merupakan soalan-soalan yang kami edarkan kepada murid-murid tersebut di mana soalan yang pertama ialah senaraikan 13 rukun solat dengan betul. Jadi murid akan senaraikan 13 rukun solat yang mereka ingatlah. Kalau ujian pre mereka kena senaraikan mengikut pengetahuan mereka, manakala ujian post selepas bimbingan guru. Jadi kita lihat soalan yang kedua iaitu susun rukun solat mengikut tertib yang betul di mana dekat sini kami telah memberi pilihan jawapan supaya untuk memudahkan murid lebih ingat dan dapat menyusun rukun solat mengikut tertib dengan betul. Jadi, sebagai penutup, inovasi yang kami cipta khas untuk murid tahun 1 di mana Smart Rusol ini dia menggabungkan teknologi dan memajuk di mana teknologi yang kami gunakan seperti Canva di mana dalam Canva itu kami telah menambah permainan, lagu dan sebagainya. Manakala untuk bahan maujuk pula kami menggunakan bahan-bahan kita semula supaya tidak berlaku pembaziran dan tiada kos dikeluarkan. Okey, melalui inovasi ini diharapkan agar dapat meningkatkan ingatan murid terhadap buku solat dan ia juga memberi impak positif kepada pembelajaran ibadah secara menyeluruh di peringkat awal persekolahan dan diharapkan agar inovasi ini dapat membantu murid lebih mengingat rukun-rukun solat di mana rukun-rukun solat ini merupakan perkara wajib dalam solat dan murid dapat aplikasikannya bukan saja di sekolah malah di rumah. Jadi, kami rasa inovasi ini sangat-sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh dan diperbaiki supaya dia dapat memberi manfaat kepada guru, murid dalam usaha untuk memperkukuhkan pembelajaran agama di sekolah. Jadi dalam menghasilkan inovasi dan slide ini kami telah merujuk beberapa rujukan di mana terdapat dua rujukan yang kami rujuk iaitu daripada Nurul Aizat Aziz dan Abdul Halim Masnan dan juga Nurzira binti Ahmad. Ya, terima kasih. Itu saja daripada kumpulan kami.